Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 4? Diharap semuanya sehat. Baiklah, hari ini kita akan belajar pelajaran Tauhid tahun 4. Sebelum tu, marilah kita semua menadah tangan membaca doa. Rahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita teruskan dengan mata pelajaran kita dalam unit 3, sifat harus bagi para rasul. Okey, murid-murid boleh fahamkan dan dengar dengan baik apa yang disampaikan. Apa yang dimaksudkan dengan sifat harus bagi para rasul ni dan apakah contoh-contohnya? Untuk sifat harus bagi para rasul, ada dua perkara penting ataupun dua poin penting yang awak semua kena tahu. Poin yang pertama berkenaan dengan pengertian, apakah yang dimaksudkan dengan sifat harus bagi para rasul, dan yang kedua contoh-contoh sifat harus bagi para rasul. Okey, untuk makluman awak semua, hanya sifat harus sahaja, sifat harus bagi para rasul sahaja yang mempunyai pengertian. Sifat wajib dan sifat mustahil bagi para rasul tak ada pengertian. Sifat harus sahaja yang ada pengertian, dan juga contoh-contoh yang kita akan lihat sekejap lagi. Okey, kita tengok poin yang pertama berkenaan dengan pengertian sifat harus bagi para rasul. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan sifat harus bagi para rasul? Okey, kalau buku teks awak boleh rujuk dalam muka surat 36 tu, ada dialog antara murid dengan ustaznya. Okey, kat sini saya dah ambil dia punya point. Okey, kita tengok sifat harus bagi para rasul bermaksud sifat rasul bersifat seperti manusia biasa tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka sebagai rasul. Okey, saya pecahkan kepada 4 poin penting kat sini. Poin yang pertama, rasul bersifat seperti manusia biasa. Poin yang kedua, tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka. Poin yang ketiga, sebagai rasul. Okey, so ada 3 poin penting kat sini. Okey, berdasarkan dia punya pengertian tadi, boleh kita katakan bahawa tengok yang pertama tadi, rasul bersifat seperti manusia biasa. Okey, ayat ni menunjukkan bahawa rasul ni dia sama je, dia ada sifat yang sama seperti manusia biasa. Okey, poin yang kedua, tetapi tidak mengurangkan kedudukan mereka. Maksudnya kat sini, tetapi sifat yang rasul miliki sebagai manusia biasa tu tak mengurangkan kedudukan dia sebagai seorang rasul. Maksudnya, walaupun rasul tu mempunyai sifat seperti manusia biasa, contoh sifat manusia biasa macam kita ada waktu rehat, waktu tidur. Rasul pun dia ada waktu dia berehat dan waktu tidurnya. Tapi sifat-sifat tersebut tidak mengurangkan sedikit pun diri mereka sebagai seorang rasul, kedudukan mereka sebagai seorang rasul. Maksudnya sifat biasa tu takkan mengurangkan kedudukan seseorang rasul tu sebagai seorang rasul. Dia hanya memiliki sifat seperti manusia biasa. Macam kita, bila kita tidur, kita akan tidur puas-puas sampai kita rasa dah puas baru kita nak bangun. Macam awak lah, kalau mengantuk sangat awak tidur. Tapi kalau rasul, mungkin dia waktu tidur dan waktu berehat dia hanya seketika, dan selebihnya dia akan melaksanakan dakwah dan melaksanakan ibadahnya. Itu perbezaan dia, sebab rasul tu dia mempunyai sifat wajib, keempat-empat yang kita belajar sebelum ni. Tapi kita, mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai sifat wajib tu, tapi kita masih lagi diri kita masih lagi terbuka untuk melakukan perkara-perkara yang membawa ke arah dosa. Itu sebabnya kita kena sentiasa ingatkan diri kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh-contoh sifat harus bagi rasul. Okey, kalau dalam buku teks awak muka surat 37 tu ada 4 sahaja contoh sifat harus bagi rasul. Okey, yang pertama, makan dan minum. Kedua, merasa gembira dan sedih.
ketiga sakit, sihat dan tidur, dan yang keempat beristeri dan berkeluarga. So ada 4 sahaja contoh sifat harus bagi Rasul ni. Makan dan minum, samalah manusia biasa pun makan dan minum, merasa gembira dan sedih. Ada kalanya kita rasa gembira bila awak dapat keputusan cemerlang, awak gembira. Bila awak kena marah dengan guru awak, kena marah dengan ibu ataupun ayah awak sedih. Itu perasaan tu pun ada pada diri Rasul. Okay, sakit, sihat dan tidur. Macam saya bagi contoh tadi, ada perasaan sakit, ada rasa sihat, ada waktu untuk tidur dan berehat. Okey, dan yang akhir sekali, yang keempat, beristeri serta berkeluarga. Samalah macam sifat manusia biasa, mempunyai keluarga, ada anak, ada ibu, ada ayah, ada suami, ada isteri, berkeluarga. Okey, itu adalah 4 contoh sifat harus bagi para Rasul. Okey, saya nak awak tengok tahukah anda ni. Okey, tahukah anda para Rasul adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa. Seperti yang saya pernah jelaskan pada awal kita punya perbincangan tadi, para Rasul tu adalah maksum. Maksum tu maksudnya apa? Dia terpelihara daripada dosa. Maksudnya Rasul-Rasul dia terjaga daripada melakukan dosa dan perkara-perkara yang maksiat ataupun yang Allah larang. Dia terhindar daripada perkara tersebut. So Rasul-Rasul ni dia tak ada dosa, sebab dirinya maksum, sebab terpelihara daripada dosa. Ingat, maksum tu bermaksud terpelihara daripada dosa. Okey, ingin saya ingatkan awak semua supaya mengamalkan. Yang pertama, membaca Al-Quran setiap hari dapat menguatkan iman sebagai hamba Allah. Dan yang kedua, hendaklah sentiasa mencontohi Rasulullah yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. 2 amalan ni. Yang pertama, kita kena membaca Al-Quran setiap hari. Untuk apa? Untuk kuatkan iman kita sebagai hamba Allah. Kenapa kita kena baca Al-Quran setiap hari? Sebab Al-Quran tu adalah kalamullah, kata-kata Allah. Bila kita membaca Al-Quran setiap hari, bermaksud kita berbicara dengan Allah. Walaupun awak baca sepotong ayat, tak apa, janji awak membacanya setiap hari. Jangan satu hari kita tertinggal bacaan Al-Quran, ataupun awak malas, hari ni tak payah baca Al-Quran lah. Al-Quran ni banyak dia punya manfaat dan ganjaran. Dia ada dia punya kebaikan kepada diri kita. Ada yang berpendapat satu hari kita tak baca Al-Quran, 40 hari Al-Quran tu kita tak akan dapat syafaat daripada Al-Quran tu, manfaat daripada Al-Quran tu selama 40 hari. 40 hari Al-Quran tu tinggalkan kita. Maksudnya kebaikan-kebaikan dalam yang ada dalam Al-Quran tu kita tak dapat selama 40 hari kalau kita tak membacanya dalam satu hari. Itu sebabnya suka saya ingatkan, walaupun awak tak mampu nak baca satu juzuk satu hari, cukup awak baca satu potong ayat ke. Tapi janganlah tiba-tiba Cikgu Nadia kata boleh baca satu potong ayat je. Awak pun buka surah Al-Baqarah tu, awak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Cukup satu ayat. Tak naklah macam tu. Sekurang-kurangnya kalau tak mampu nak baca satu page, satu muka surat Al-Quran tu, cukuplah sekadar kita baca setengah daripada muka surat tersebut, ataupun paling-paling kurang 5 ayat. Setiap kali selepas solat baca 5 ayat. Lama-lama dapat juga awak baca dengan banyak. Itulah sebenarnya. So amalkan bacaan Al-Quran pada setiap hari, jangan tinggalkan. Okey, yang kedua, hendaklah sentiasa mencontohi Rasulullah yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Okey, yang ini seperti yang kita maklum dan kita tahu, Rasulullah tu merupakan khudwah hasanah. Khudwah hasanah tu maksudnya apa? Contoh kebaikan kepada semua orang. Itu sebabnya kita kena mencontohi sifat yang ada dalam diri Rasulullah, kerana Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Okey, yang paling senang sekali kita ambil apa? Contoh ketika berdakwah Rasulullah, dia berdakwah kepada keluarga-keluarga, ada di kalangan bapa saudaranya sendiri yang tidak mampu dia berdakwah, yang tak nak peluk agama Islam. Tapi Rasulullah dia tak marah kat bapa saudara dia. Dia tak ada pun kata, bapa saudara, kau tak nak masuk Islam, aku tak nak datang rumah kau, aku tak nak ziarah kau, aku tak nak bekerjasama dalam perniagaan semua. Tak ada Rasulullah cakap macam tu. Bahkan Rasulullah kekalkan hubungan persaudaraan seperti biasa, tetap menolong bapa saudaranya yang bukan Islam. Yang itu yang kita kena tunjuk, yang itu yang kena ada dalam diri kita.
Kita tak ada perasaan berbelah bagi. Kalau orang ni macam ni, kita buat macam tu. Tak ada macam tu. Okey, so itu sahaja untuk kita punya tajuk, iaitu berkenaan dengan sifat mustahil dan sifat harus bagi Rasul. Okey, jika awak ada apa-apa yang tak faham, awak boleh ulang balik semula saya punya slide daripada yang pertama dan dengar semula apa benda yang saya jelaskan dan saya terangkan sebentar tadi. Wallahu alam. Okey, akhir sekali terima kasih untuk semua yang mendengar dan terima kasih, semoga awak faham apa yang saya sampaikan. Jika tak faham macam saya kata tadi, cuba ulang balik semula apa yang saya terangkan daripada awal hingga akhir, insya-Allah.